Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan pengajian kita atau pembelajaran ataupun PDPR ni, eloklah kita mulakan dengan bacaan umul kitab dan seterusnya. Bacalah doa hendak belajar Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung belajar dalam buku teks lah. Kamu kena ambil buku teks. Okey. Buka muka surat 30. Okey, buka muka surat 30. InsyaAllah kita akan belajar hari ni bagi habis lah. Habis tajuk ni lah. Okey, sikit je tak banyak. Okey. Ada lebih kurang berapa muka surat ni? 10 muka surat je. Pertama, laluan peredaran darah. Kita tengok apa dia cakap muka surat 30 Ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Ada salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Bagaimana darah beredar dalam tubuh kita? Okey, dia tunjuk kat kita gambar. Okey, gambar jantung ni. Jantung di tengah, tubuh manusia di bawah sekali dan atas adalah peparu. Okey, sistem peredaran darah ni, cikgu dia cakap, sangat berkait rapat dengan sistem pernafasan. Okey, kamu tengok darah lebih oksigen dan darah lebih karbon dioksida dia bahagikan kepada dua. Sebelah kanan dalam buku teks tu, sebelah kanan dia adalah darah lebih oksigen. Okey, mula-mula darah tu ambil daripada jantung dan pergi ke tubuh manusia, daripada peparu, okey, dan sebagainya lah. Mula-mula daripada peparu, lepas tu pergi ke jantung. Jantung akan pergi ke tubuh manusia, daripada tubuh manusia dia akan pergi ke jantung semula, tapi dah jadi darah lebih karbon dioksida. Dan seterusnya daripada jantung pergi pam balik ke peparu, dan akan keluar balik lah melalui hidung kita. Okey, tengok muka surat 31. Apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen masuk peparu dan diserap ke dalam salur darah. Ingat tak Ustaz dah pernah ajar organ pernafasan dulu? Bila kita tarik nafas, oksigen akan masuk melalui hidung, trakea dan seterusnya peparu. Lepas tu bila kita hembus nafas daripada peparu akan pergi ke trakea dan ke hidung semula. Okey, apabila kita tarik nafas, oksigen masuk, betul tak? Apabila kita lepaskan nafas atau hembus nafas, karbon dioksida yang akan keluar. Macam mana dapat karbon dioksida? Dekat sini kita akan belajar. Okey. Bila udara masuk, dia bawa oksigen, dia bawa daripada peparu, dia pergi ke jantung, dia pergi tubuh manusia, dan daripada tubuh manusia pula dia tukar dah banyak karbon dioksida pergi ke jantung semula dan pergi ke peparu dan seterusnya kita hembus semula. Kamu nampak bila tarik nafas, lepaskan nafas, nampak sekejap je. Tengok Allah buat macam mana punya laju badan kita punya proses pernafasan, peredaran darah kita ni laju. Okey, tengok hebat tak Allah? Kan? Setakat tu je lah Ustaz rasa untuk laluan peredaran darah. Dia tak payah ingat banyak-banyak. Ustaz bagi tahu, kamu tahu cara. Okey, ingat macam mana dia punya perjalanan dia. Perjalanan dia. Okey, contoh macam kamu nak pergi ke Kuala Lumpur, kamu kena melalui jalan mana? Takkan jalan nak pergi ke Kedah pula. Dia mestilah jalan nak pergi ke Ipoh, nak pergi ke Selangor dan sampailah ke Kuala Lumpur. Macam tu. Tahu jalan sudah cukup. Okey. Muka surat 33. Okey, 33 dia bincang pasal kepentingan sistem darah. Apa yang penting sistem darah ni? Kalau tak ada darah macam mana jadi? Tak ada darah kan? Okey. Kita tengok apa pentingnya sistem peredaran darah ni. Yang pertama penting dia apa dia? Tengok dalam kotak warna kuning. Dia angkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Melalui darah ni lah, salur darah ni, peredaran darah ni, dia angkut oksigen yang kita sedut tadi tu. Yang kita sedut, okey, oksigen, nutrien daripada mana nak dapat nutrien? Daripada makanan dan kita minum air. Itu tiga benda yang kita masukkan. Dia waktu tu dia angkut. Okey, angkut ni macam bawa lah. Bawa oksigen, nutrien,
dan air ni ke dalam tubuh kita. Okey. Apa lagi kepentingan yang kedua? Kepentingan yang kedua adalah mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan dari tubuh. Dia juga selepas dah angkut benda yang baik, dia nak buang benda yang tak baik daripada badan kita. Iaitu karbon dioksida. Karbon dioksida tak bagus untuk badan kita. Okey, tak bagus ada banyak-banyak karbon dioksida. Dan bahan kumuh yang lain. Bahan kumuh yang lain apa dia? Banyak. Contoh dia wap air. Karbon dioksida salah satu, peluh dan air kencing dan tinja. Itu adalah bahan-bahan yang perlu disingkirkan daripada tubuh. Senang saja. Muka surat 34 pula. Kita buat laju sikit supaya kamu tak payah dengar ustaz merepek panjang-panjang. Betul? Okey, 34. Perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Seperti yang kamu tahu, tubuh manusia ni terdiri daripada banyak sistem. Okey, tak adalah sampai 500 sistem. Tapi ada beberapa sistem lah. Setiap sistem ni dia berfungsi, menjalankan fungsi dia dengan benda yang berbeza. Sistem rangka fungsi dia lain, sistem pernafasan fungsi dia lain, sistem pencernaan pun lain. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Okey, buka muka surat 35. Okey, secara ringkas dia, sistem pernafasan ni dia angkut oksigen. Itu pernafasan, dia angkut oksigen. Sistem rangka pula, dia melindungi. Tadi dalam video yang mula-mula ustaz dah bagi tahu. Rangka dia melindungi organ-organ pernafasan dan peredaran darah. Kalau tak ada rangka ni, kamu akan jadi lembik dan organ-organ kamu pun tak dilindungi. Bahaya. Okey. Seterusnya sistem pencernaan. Sistem pencernaan ni dia membekalkan nutrien kepada organ supaya dapat terus berfungsi dengan baik. Tak ada nutrien, tak adalah. Nutrien ni ibarat baja lah. Kamu tanam pokok, okey, tanam pokok tak ada nutrien. Okey, maksudnya tak ada baja, kamu tak letak baja. Pokok tu hidup tak? Hidup, tapi jadi tak sihat. Bila ada pokok diberi baja, air, cahaya matahari secukupnya, barulah pokok tu akan menjadi lebih sihat. Okey. Sama juga macam kita. Daripada segi pemakanan kita tu adalah nutrien untuk tubuh badan kita. Okey. Kalau kamu makan tak sihat, makna dia badan kamu pun akan menyebabkan tak sihat lah. Antibody kamu tak kuat lah. Faham jadi kita kena makan makanan yang sihat. Boleh bagi tahu ustaz, apa makanan yang bagus yang Nabi suruh kita makan? Apa? Madu lebah, betul? Madu sangat bagus. Bukan setakat Nabi suruh. Ramailah pakar-pakar, saintis, doktor-doktor semua pun kata madu bagus untuk kesihatan manusia. Yang lain-lain tu ustaz nak kamu cari sendiri boleh. Apa lagi? Makanan yang menguatkan otak, kecerdasan dan sebagainya tu kamu kena cari sendiri. Okey. Okey, kita tengok muka surat 36. Okey, sistem dalam tubuh kita ni dia berfungsi. Andai kata salah satu sistem tak berfungsi, apa akan jadi kat kita? Kamu tengok situasi yang pertama ketika tercekik makanan. Okey, bila tercekik makanan, dia ada gangguan. Tengok ada gambar kat muka surat 36 ni, ada gambar dekat dengan nombor 36 tu. Bila kita makan, makanan tu tersekat. Okey, bila tersekat di mana tu? Tersekat di tengkuk lah lebih kurang. Tengkuk, trakea bawah sikit. Okey, tengkuk. Okey, menyebabkan sistem pernafasan terganggu. Yalah, macam contoh dia, kita makan, sangkut dekat sini. Macam mana udara nak keluar? Kan? Udara tak boleh keluar. Dia nak keluar ke hidung ni. Sangkut. Okey. Jadi bila jadi macam tu, dia adalah menjadikan gangguan satu-satu sistem tu. Boleh menyebabkan bila tak bernafas apa jadi? Pandai pun. Boleh menyebabkan kematian. Okey, muka surat 37. Kedua, sistem pula. Ketika tulang patah. Tulang patah bila kamu tengah main bola ke,
ataupun apa lari-lari ke, tiba-tiba lah kan, kalau ustaz minta, ustaz tak minta, kamu tak akan jadi, cuma kita cerita. Okey, orang tu jatuh menyebabkan patah tangan. Bila patah tangan, tulang tangan yang patah ni menjejaskan sistem rangka. Pada masa yang sama, okey, dekat sistem rangka ni, pada masa yang sama, pengaliran darah, okey, darah tu dalam sistem peredaran darah juga terganggu. Sebab apa? Mungkin salur-salur darah ada kat sebelah-sebelah tulang dan sebagainya lah. Tengok macam ustaz kan, ustaz kurus ya. Tengok tulang ustaz besar ni, macam mana darah nak masuk? Dia adalah salur darah yang Allah dah buat kat kita kan. Jadi bila satu-satu benda situasi berlaku, dia akan menyebabkan satu-satu sistem gagal berfungsi. Jadi bahayalah. Okey. Seterusnya muka surat 38, kepentingan penjagaan semua sistem di dalam tubuh manusia. Penting ke nak jaga semua sistem dalam tubuh manusia? Penting. Andai kata satu je sistem kamu yang kamu tak jaga akan menyebabkan kerosakan atau orang kata kemaslahatan lah kepada sistem-sistem yang lain lah. Contoh dia, kamu tengok bagaimana amalan pemakanan sihat dapat menjaga sistem peredaran darah. Tengok, dia makan terlalu banyak, makan pula makanan seperti pizza, makanan segera kan, pizza, kentang goreng dan sebagainya. Dia akan menyebabkan apa? Plak kolesterol berkumpul dan menyebabkan jantung susah nak pam darah. Bila susah nak pam darah, tengok dia pegang dekat dada dia. Sebab apa? Sakit jantung lah tu. Jantung tak boleh nak pam, boleh menyebabkan jantung terhenti. Bila jantung terhenti, habislah. Okey, ke surat 39. Tabiat buruk seperti merokok pun tak boleh. Ustaz, isap vape boleh tak ustaz? Sama juga tak boleh. Okey? Bila tak boleh, bila isap rokok dan sebagainya, dia akan menyebabkan kita kerak batuk dan seterusnya akan mengalami sesak nafas. Bila sesak nafas tu mengganggu sistem apa? Bagus, sistem pernafasan. Okey, tengok situasi 3 pula. Mengapakah pemakaian alat pelindung seperti topi keleda penting dalam situasi ini? Tengok, dia tak pakai topi keleda, tak pakai helmet, terlanggar kereta, menyebabkan kemungkinan boleh patah tulang. Okey, bila patah tulang dikuatiri akan menjejaskan sistem-sistem yang lain lah. Contoh peredaran darah tadi, sistem rangka pun dah terjejas sebab patah tulang. Ada senario yang teruk, okey, senario yang keadaan yang lagi bahaya adalah bila tulang tersebut menyucuk ataupun tertikam kepada organ yang lain, menyebabkan seseorang itu boleh mengalami perdarahan dan sebagainya lah. Okey, situasi yang keempat, bagaimana amalan seperti meminum air dengan secukupnya boleh menjaga sistem pencernaan kita. Okey, air ni sangat bagus lah, dan makan makanan yang bagus lah untuk mencegah daripada masalah seperti sembelit ni lah. Sistem pencernaan tak bagus pun akan menyebabkan masalah yang banyak. Ada setengah bila sembelit ni, dia akan menyebabkan kerosakan pada sistem pencernaan kita dan boleh menyebabkan kematian kalau dalam situasi yang buruk lah. Okey, muka surat 40. Bagaimana cara kita nak memelihara sistem di dalam tubuh badan kita? Memelihara maksud kita nak jaga. Macam mana cara kita nak jaga? Yang pertama, kita ambil sistem rangka dulu. Sistem rangka, cara nak jaga adalah makan. Okey, makan makanan yang kaya dengan kalsium. Kalsium, contoh apa dia? Susu yang paling kita tahulah paling sering diamalkan lah, yang boleh diamalkan. Ustaz minta kamu minum susu setiap hari, tak ada masalah. Susu bukan untuk budak-budak je. Okey, bukan untuk baby je, bukan untuk orang sakit je dan sebagainya. Tapi kita digalakkan untuk minum susu setiap hari. Kalau boleh segelas setiap hari, lagi bagus. Yang kedua, melakukan aktiviti fizikal lah. Kena berjoging, kena main badminton, main bola dan sebagainya. Jangan duduk depan TV, menghadap TV tak habis-habis. Ustaz, saya dah solat lah Ustaz. Solat tu kan salah satu aktiviti fizikal. Betul, tak salah. Tapi
Apa salahnya kalau kamu keluar beriadah? Okey, kamu boleh main dengan adik kamu, main badminton ke? Kan, kalau tak ada adik, tak ada kakak, tak ada abang, boleh main, minta ayah ke mak kamu main sekali dengan kamu ke, tak ada masalah, boleh. Okey. Yang seterusnya, memakai alat pelindung dan tali pinggang keleda kalau naik kenderaan lah. Okey, kalau naik kenderaan, kalau contoh macam Ustaz ada tengok, kamu kadang-kadang tu ada setengah lah, bukan kamu lah, ada setengah orang tu dia naik motor pergi ke sekolah tapi tak pakai topi keleda ataupun helmet. Okey, bahaya. Okey, sebab kita tak tahu bila nak berlaku kemalangan. Jadi kita boleh elakkan dengan cara, bukanlah elak, dapat mengurangkan sedikit masalah ataupun mengelakkan, mungkin boleh mengelak daripada berlaku kecederaan yang lebih teruk, lebih serius. Okey. Seterusnya, sistem peredaran darah. Macam mana cara kita nak jaga sistem peredaran darah dalam diri kita ni? Okey, pertama, kurangkan pengambilan makanan yang mengandungi lemak. Lemak banyak pun tak bagus. Okey, contoh dia apa? Contoh dia yang Ustaz rasa lah, salah satu antara ni kulit ayam pun salah satu. Tapi boleh makan, janganlah makan berlebih-lebihan. Okey, makanan yang ada minyak dan sebagainya tu tak bagus lah. Okey. Dan kandungan gula yang tinggi. Gula pun ni tak ada, kamu ni kira semua nak suka manis je kan. Jangan makan manis banyak sangat. Makan manis secukupnya sudah. Jangan makan banyak-banyak. Okey. Yang kedua, bersenam, melakukan aktiviti fizikal lah tu. Bersenam sedikit. Mainlah badminton ke apa ke, tak ada masalah. Yang ketiga, sistem pernafasan. Menghindari rokok. Okey, kalau kata ada ayah kamu ke, mak kamu ke, Allahumma salli ala Muhammad, abang kamu ke, saudara mara kamu ke, bapa menakan kamu ke, pak cik pak long kamu ke, atuk kamu ke, nenek kamu dan sebagainya, yang hisap rokok, yang menghisap vape dan sebagainya, kamu hindarkan. Maksud Ustaz, kalau dia duduk kat depan, kamu pergi masuk dalam bilik. Kalau dia masuk dalam bilik, kamu keluar pergi ke dapur dan sebagainya, untuk elakkan daripada asap rokok, kerana asap rokok sangat membahayakan kesihatan, terutamanya peparu. Okey, yang kedua, tinggal di persekitaran yang bersih. Okey, persekitaran yang bersih. Jangan tinggal di tempat yang tak bersih. Sedangkan dalam Islam sendiri pun salah satu cabang dalam cabang iman, kalau tak silap Ustaz, salah satu cabang iman adalah menjaga kebersihan. Okey, kebersihan tu salah satu cabang iman. Okey. Basuh tangan dengan kerap. Okey. Tangan kamu ni kena basuh, tambah-tambah tengah sekarang ni kan ada masalah dengan wabak COVID-19 ni. Rajin-rajin basuh tangan. Okey. Dan yang terakhir, sistem pencernaan. Makan makanan yang kaya dengan serat. Kena banyak makan makanan yang kaya dengan serat. Contoh apa dia? Contoh dia macam bijirin lah. Bijirin. Okey, tak kisahlah Coco Crunch ke Honey Star ke, tapi kurangkanlah makan gula yang banyak. Okey, kadang-kadang setengah-setengah serat tu banyak gula. Contoh yang Ustaz tengok tak ada gula ni, oat, tapi tak sedap lah. Tapi boleh makan, lagi bagus untuk kesihatan kan. Dan minum air dengan secukupnya. Bila kamu minum air, ibarat air ni menyuci badan kamu. Ibaratlah, bukanlah maksud dia cuci betul-betul, tapi lebih kurang dia macam cuci badan, cuci dalam organ dalam kita tu. Dan disingkirkan melalui air kencing. Okey, setakat itu sahaja. InsyaAllah selepas ni kelas kita akan Ustaz akan buat video ulang kaji dahulu. Kamu tengok video tu dan boleh jawab soalan-soalan yang dalam modul, tapi itu untuk minggu yang ketiga. Ni kelas yang ketiga, bukan minggu ketiga. Kelas yang ketiga sekarang, baru kelas yang kedua. Kelas yang keempat baru kita masuk tajuk haiwan. Okey? Setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.